tahun demi tahun kita bawakan laporan yang lebih kurang sama ya. Saya rasa kita melihat walaupun kemajuan dalam negara kita ni bangunan semakin tinggi tetapi sampah sarap masih berkeliaran, menggunakan beg plastik di tempat awam tu menjadi perkara yang menjadi habit yang sangat buruk untuk kita. Okey, Dr. Muhammad Yusof Ishak masih lagi bersama dengan kita. Doktor mungkin boleh berikan sedikit komen yang berkaitan dengan bingkisan yang kita bawakan tadi. Ada yang beri komen tentang baik bayar 20 sen daripada bayar yang lebih mahal, ataupun dah halang-halang tu bayar ajalah 20 sen dan hasilnya sampah sarap merata-rata dan kebanyakannya adalah penggunaan beg plastik itu sendiri. Doktor, komennya doktor? Okey, saya fikir kempen penggunaan kurang beg plastik ini perlu diberi nafas baharu. Kita boleh menggalakkan penggunaan bioplastik sebagai contohnya yang akan membantu penguraian plastik-plastik yang mungkin tidak dapat dikumpul ataupun ditempatkan tempat yang sepatutnya. Pada masa sama, saya fikir masyarakat juga perlu sedar bahawa kita tidak boleh lagi selama-lamanya menggunakan beg plastik seperti dahulu, di mana kita menghadapi masalah tapak pelupusan kita yang makin penuh dan juga pencemaran disebabkan oleh plastik. Jadi ini belum lagi mengambil kira bioplastik yang disebabkan oleh plastik untuk urai pada masa yang lama. Jadi secara amnya semua pihak daripada pihak kerajaan dan juga pengguna perlu berubah. Kita perlu mengamalkan plastik yang lebih mesra alam dan juga mengurangkan plastik yang lebih baiknya. Baik, doktor, kalau kita cakap tentang manusia nak berubah ni, saya rasa satu perkara yang sangat-sangat sukar untuk kita pinta daripada satu keseluruhan majoriti masyarakat. Adakah terlampau ekstrim kalau kita katakan penguatkuasaannya adalah kita mansuhkan tiadanya plastik yang dijual, yang disediakan secara langsung supaya kita tak boleh memberikan alternatif penggunaan plastik itu kepada orang ramai. Adakah ini realistik atau tidak, doktor? Ini adalah kempen seperti mana yang dilaksanakan di negara-negara lain dan mereka telah berjaya mengurangkan penggunaan beg plastik secara signifikan. Pada masa sama, kita juga perlu memahami bahawa kehendak masyarakat mungkin berubah, tetapi pada masa sama ada juga ciri-ciri yang khusus kepada Malaysia. Sebagai contohnya, kita akan memilih di pasar yang bahan-bahannya basah. Jadi itu mungkin diberi kelonggaran buat masa ini. Pada masa sama, kita juga perlu menggalakkan penggunaan plastik yang mesra alam, baik plastik sebagai contohnya. Tapi ini harus diberi, kita perlu berubah. Setengahnya kita tidak boleh lagi kekal menggunakan plastik seperti mana dahulu. Okey. Perubahan itu mungkin antara sesuatu yang memakan masa tapi perlu dimulakan oleh kita semua. Okey, doktor, kita nak alihkan sedikit perhatian kepada satu komen daripada seorang pelayar Facebook kami di Malaysia TV3 berkenaan dengan tips yang dikongsikan untuk mengurangkan penggunaan beg plastik. Namanya adalah Nolaili Skandar. Tips untuk membiasakan diri dengan recyclable bagi beli beg yang cantik. Boleh dilipat kecil dan disimpan dalam handbag. Jadi recycle bag sentiasa ada dengan kita. Tapi kalau lelaki yang tak bawa handbag, bila lupa je bawa, beli recycle bag itu setiap kali shopping, lama-lama akan terlekat dalam minda. Bawa bag, bawa bag, bawa bag. Saya bersyukur menjadi warga Penang. Okey, yang terakhir tu ya. Sebab ketiadaan plastik itu secara langsung memaksa seseorang untuk membawa beg itu. Komen doktor sendiri berkaitan dengan tips ini. Dia perlu ada juga insentif dan juga perlu ada rotan lah dari segi kes ni. Di mana mereka yang masih lagi enggan menggunakan beg kita semula perlu mengeluarkan lebih belanja, mungkin dinaikkan, di mana saya fikir 20 sen terlalu murah dan tidak dipandang mudah oleh orang ramai. Jadi mungkin perlu dinaikkan dan pada masa sama kita juga perlu mewawarkan ke mana perginya duit yang kita bayar untuk plastik tersebut. Supaya adalah pertimbangan daripada dapat menarik minat orang awam untuk lebih menggunakan beg kita semula. Doktor, kempen ini dilancarkan sejak tahun 2017, sekarang dah 2022. Keberkesanannya doktor melihat, adakah ianya membantu mengurangkan penggunaan beg plastik secara realitinya di Malaysia pada ketika ini, doktor? Ia membantu walau bagaimanapun kebanjiran bahan-bahan plastik yang terlalu banyak di pasaran menyebabkan masih lagi banyak beg plastik yang tidak dapat dikita semula. Jadi ini perlu diberi nafas baru supaya perimbangan antara bahan-bahan plastik yang masuk ke pasaran itu dapat dikita semula. Dia daripada pengguna sehingga kepada pengeluar bahan plastik tersebutlah perlu mengambil tanggungjawab masing-masing. Doktor, melihat perspektif ini kan, kalau kita sebagai pembeli ke pengguna ke, kalau ada kita akan beli, kalau ada kita akan guna. Mungkin perspektifnya penguatkuasaan terhadap pengusaha premis itu, pengusaha perniagaan itu. Kalau saya jual ikan, jual daging, tapi saya tak ada plastik. Pandai-pandai nak beli daripada saya, bawa plastik sendiri. Adakah kita boleh melakukan satu penguatkuasaan terhadap pengusaha ini supaya jangka masa panjangnya kita sebagai pembeli tak ada alternatif untuk bawa plastik langsung? Adakah bijak atau tidak bijak?
Kita perlu bermula dengan pengeluar di mana kita ada pendekatan ESG di mana syarikat-syarikat besar ini dia perlu melaporkan impak kepada alam sekitar, di mana kita perlu minta supaya syarikat-syarikat pengeluar plastik berubah ke arah plastik yang lebih mesra alam, bioplastik dan sebagainya, dan seterusnya trickle down ataupun dia sampai ke rantaian bawah ke kedai-kedai runcit. Mungkinlah dari segi pelaksanaan di kedai runcit kita akan menapi sedikit cabaran, walau bagaimanapun ini telah berjaya dilaksanakan di negara-negara jiran kita. Jadi tidak mustahil benda yang sama mengurangkan penggunaan beg plastik di kedai-kedai runcit boleh dikurangkan dengan lebih drastik selepas ini. Ya, okey doktor, kita nak tinjau satu lagi komen di Facebook berkaitan dengan satu pertanyaan ni dan juga realitinya. Ini adalah Wan Rokiah Wan Abdul Kadir. Dia kata dia sentiasa membawa green bag dalam handbag dan ada dalam kereta. Untunglah ada handbag. Tapi kadang-kadang pekedai macam marah je bila tak nak ambil beg plastik. Macam peli kita pula. Ini yang Sofia cakap tadi ni. Maksudnya macam mana tu doktor? Kita ni nak educate semua level ini doktor, macam mana tu? Ini saya rasa lebih kepada budaya. Kita suka memberi. Masyarakat Malaysia amat pemurah dan bila kita tapau makanan sebagai contoh di kedai, plastik tapau makanan tu akan dibalut dengan plastik yang kedua. Dan ini yang menyebabkan bertambahnya plastik. Padahal digunakan hanya sekali untuk makanan tersebut. Jadi kita perlu berterus terang dengan pekedai, dan saya rasa pekedai tersebut jika kita maklumkan bahawa saya berusaha untuk mengurangkan plastik, mereka akan menerima pendapat kita dan mereka terusnya bersetuju. Kerana ini juga menjimatkan pembiayaan mereka pada jangka masa panjang. Saya kira kalau kita berborak tentang topik ini, Hanif, takkan ada kesudahannya melainkan pengusaha itu sendiri menghentikan plastik, menghentikan ada aksesnya kepada pengguna. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada doktor memberikan perspektif. Saya harapkan yang mungkin lebih ramai lagi yang berusaha untuk ke arah bumi yang lebih hijau ini. Ya, betul. Doktor, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Dr. Muhammad Yusof Ishak, Pensyarah Kanan, Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia. Dan ingatlah untuk membina satu masa depan, mungkin bukan untuk kehidupan kita yang sekarang ini, tapi kepada generasi yang akan datang ini, itulah tujuannya untuk kita bermula sekarang. Kita nak dunia yang baik, persekitaran yang baik, yang hijau, yang bersih buat generasi anak-anak kita nanti. Saya sokong YB. Betul.